Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi 20 April 2021 bersama saya Syairul Islam. Saudara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN SGP akan berbincang dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi mengeluarkan permit import AP sekiranya kenaikan harga ayam gagal ditangani. Perbincangan akan dilakukan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri KPDN SGP Datuk Rosul Wahid berkata perkara itu akan dilaksanakan sekiranya penternak masih berdegil. Kalau ianya tak boleh, katakan dia memang kita lihat memang mekanik itu berdegil dengan cuba untuk menanggut ekro, mengambil kesempatan, maka satu cadangan yang bagus yang boleh kita praktikkan dengan mengeluarkan AP. Sebab bila AP masuk, mana akan berlaku lambakan ayam. Ya, bila lambakan ayam, maknanya akan kembali kepada formula supply and demand. Bila ayam banyak, supply lebih, demand akan kurang, maka harga akan murah. Datuk Rosul melakukan tinjauan harga ayam di Pasar Cabang 3 Kuala Terengganu. Beliau berkata KPDN SGP akan menetapkan harga shilling dalam masa terdekat, membabitkan beberapa komoditi termasuk daging, telur dan minyak. 42 notis telah dikeluarkan kepada pemborong, penternak dan pengeluar di seluruh negara bagi memantau pencatutan harga. Skim Harga Maksimum Musim Perayaan SHMMP Hari Raya Puasa dilaksana selama 30 hari bermula Rabu ini hingga 20 Mei melibatkan 12 jenis barangan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nataleegi berkata skim itu akan dilaksana di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 sebagai langkah menyekat kenaikan harga barangan keperluan semasa Ramadan menjelang Aidilfitri. Tempoh kuat kuasa bagi SHMMP Hari Raya Puasa melibatkan 22 hari sebelum perayaan, pada hari perayaan dan 7 hari selepas hari perayaan. 12 barangan yang terlibat membabitkan 4 kategori iaitu ayam, telur ayam, daging dan hasil laut. Harga maksimum pengeluar borong dan runcit yang ditentukan adalah bersesuaian dengan kos masa dan trend harga semasa. KPDN SGP menentukan harga maksimum pengeluar borong dan runcit berdasarkan kepada maklumat harga daripada beberapa punca. Senarai barangan yang terlibat dalam SHMMP Hari Raya Puasa ini akan ditambah lagi menjelang perayaan. 2,300 pegawai penguatkuasa KPDN SGP akan berada di lokasi yang menjadi tumpuan orang ramai. Kelulusan bagi permohonan rentas negeri diperketat bagi mengawal penularan COVID-19. Menurut Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akhrul Ahsani, Abdullah Sani, PDRM akan hanya mempertimbang 6 alasan daripada pemohon sebelum membenarkan perjalanan merentas negeri. Antaranya bagi tujuan pekerjaan, kecemasan dan kematian ahli keluarga terdekat, keperubatan, pendidikan serta menemui pasangan jarak jauh. Pergerakan rentas negeri bagi tujuan sosial, hadiri kenduri kahwin dan sebarang jenis majlis adalah dilarang. Mereka yang mendapat kelulusan untuk merentas negeri hanya dibenarkan melakukan perjalanan pada hari Isnin hingga Khamis sahaja. Pergerakan pada hujung minggu iaitu hari Jumaat hingga Ahad tidak dibenarkan. Rentas negeri hanya dibenarkan bagi kematian keluarga terdekat iaitu ibu bapa, anak dan adik-beradik sahaja. Dalam pada itu, semua ketua polis daerah dan pasukan pemantau juga digerakkan bagi memantau pematuhan prosedur operasi standard pengunjung di Bazar Ramadan dan Pasar Malam. Saudara, jumlah kes positif COVID-19 meningkat 45% minggu lalu berbanding minggu sebelumnya. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, 13,742 kes positif COVID-19 atau puratanya 1,963 kes sehari dilaporkan sejak 11 April hingga semalam. Manakala 9,507 kes keseluruhan direkodkan selama seminggu bermula 4 April lalu. Peningkatan kes harian positif COVID-19 sebenarnya telah dikesan sejak 3 minggu lalu. Untuk kes aktif,
19,094 COVID-19 active case pada 17 April yang lalu, yang telah merepresent 5.1% daripada total cumulative case direkodkan di Malaysia, dan 17,096 average active case reported pada minggu 15. Ini menunjukkan bahawa 18% peningkatan average active case dari minggu 14 ke minggu 15. Untuk itu 352,365 cases telah pun sembuh. Dia telah menjadikan 94.5% total cumulative case sembuh. 49 kematian akibat COVID-19 dilaporkan minggu lalu, meningkat 3.71% berbanding minggu sebelumnya. Beliau memaklumkannya pada sidang media di Putrajaya. 9 negeri dan wilayah Persekutuan Labuan memulakan fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Negeri terlibat ialah Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perlis, Terengganu, Sabah dan Sarawak. 30 pusat pemberian vaksin tambahan bukan kesihatan turut dibuka. Dewan 2020 di Perlis mencatatkan kumpulan terbesar divaksinasi iaitu 924 orang. Akan memberi janji temu kepada golongan tersebut. Setakat hari ini jangkaan kita 110,000, tetapi ini akan meningkat berdasarkan kepada bekalan vaksin yang bakal kita terima. Setakat ini 1.43 juta warga emas sudah mendaftar untuk mendapatkan vaksin. OKU pula 136,798, manakala individu berisiko tinggi mencecah 2 juta orang. Jumlah itu dijangka meningkat sebaik bekalan vaksin tambahan diterima selain program kesedaran dan galakan pendaftaran vaksin dilaksana secara berterusan oleh kementerian berkaitan. Pelan rekalibrasi pendatang asing tanpa izin parti yang dilancar November lalu berjaya memungut 35.1 juta ringgit. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, jumlah ini merupakan kutipan daripada kompaun dan pas khas yang dikenakan terhadap warga asing yang mahu kembali ke warga asal. Seramai 145,830 parti mendaftar dengan program rekalibrasi tenaga kerja dan program rekalibrasi pulang. Difahamkan kira-kira 72,000 daripada mereka yang mendaftar memilih untuk pulang semula ke negara masing-masing, manakala lebih 73,000 parti mahu kekal bekerja di negara ini. Yang kita lakukan sudah mempunyai satu angka yang begitu besar, sudah melebihi 140,000 mereka yang mendaftar. Ada yang telah pun kita hantar balik, ada yang masih lagi mahu untuk bekerja semula dalam negara kita. Apa yang kita lakukan adalah untuk mereka keluar, dan kita nak pastikan kepada mereka yang ada dalam negara ini, bukan kita tidak mahu mereka bekerja, tetapi kita mahu mereka bekerja dengan dokumen yang sah. Itulah yang dilakukan oleh Jabatan Immigration. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2020 Jabatan Immigration di Putrajaya. Dalam pada itu, isu Rohingya perlu ditangani dengan teliti bagi mengelak golongan berkenaan membanjiri Malaysia dan negara jiran yang lain. Menteri Luar Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein berkata, ketika ini negara mempunyai 200,000 pelarian Rohingya. In Malaysia, for example, we already have 200,000 Rohingyas. Can you imagine if the situation in Myanmar worsens and we have an influx of more Rohingyas into our shores? So the decision that the leaders of ASEAN made to meet on the 24th in Jakarta is indeed historical, but more importantly, it is an imperative and it is a necessity if we want to make sure that ASEAN is relevant.
Beliau berucap merasmikan mesyuarat Ketua Misi Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Ibu Negara. Pelarian Rohingya mewakili 1% daripada 80% pelarian dunia. Datuk Seri Syamuddin turut menyentuh berkaitan isu Islamofobia yang semakin berleluasa sehingga mencetuskan kebimbangan umat Islam secara global. Projek kediaman Perperdana Prima Malaysia, Prima yang terbengkalai sebelum ini akan diteruskan semula. Jelas pengerusinya, Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, tiada keperluan untuk membatalkan projek itu memandangkan ianya berdaya maju dan boleh dijual segera. Mungkin ada dua kes yang kawasan itu tidak berapa strategi, tetapi dia tidak melibatkan keseluruhan daripada Prima. Contohnya macam Brickfield, saya percaya Brickfield kita tahu bahawa dalam masa seminggu jualan sudah memenuhi matlamat dalam masa seminggu, sebab di situ memang permintaannya yang tinggi. Kawasan perumahan begini untuk membolehkan kita dapat penjualan, tapi kita Sebahagian projek itu dibina di kawasan tanah berharga tinggi dan dijual pada harga mampu milik. Ia fokus dalam meningkatkan keupayaan golongan M40 untuk memiliki rumah pertama mereka. Setakat bulan Mac 2021, 23,101 unit telah berjaya disiapkan dengan lebih 50% daripadanya terjual. 220 usahawan menyertai program Warna-Warni Aidilfitri 2021 bermula 15 April lalu hingga 2 Mei depan bagi memberi peluang kepada mereka memasarkan produk kraf dalam persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nasir Shukri, 100 usahawan menyertai promosi tersebut di Kompleks Kraf Kuala Lumpur, manakala 120 lagi di 8 lokasi pusat beli belah terpilih di beberapa negeri. Promosi dilakukan secara aktif dan konsisten bagi meningkatkan kesedaran pengguna bahawa produk kraf tidak hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya bersifat universal. Kita lihat ini dia meliputi semua jenis produk kraft. Kita lihat tekstil, logam, semuanya dibawa kemari bagi membolehkan mereka untuk menjanakan pendapatan untuk mereka juga. Sebab selama 2 tahun tidak ada, maka mereka terasa hilangnya. Namun begitu, kita sudah ada e-craft shop, e-craft bazaar yang kita wujudkan. Ia dibuka bermula 10 pagi hingga 6 petang, Isnin hingga Khamis dan 10 pagi hingga 10 malam, Jumaat hingga Ahad di Kompleks Kraf Kuala Lumpur, Jalan Conley. Orang ramai boleh layari laman sesawang www.motek.gov.my serta sosial media rasmi Kraf Tangan Malaysia bagi mendapatkan maklumat lanjut berkenaan program ini. Saudara, kita bertemu kembali. Pusat Data Serantau pertama di Malaysia akan ditubuhkan bagi menyediakan perkhidmatan awam diyakini dengan tahap keselamatan data dan privasi bertaraf dunia. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, penubuhan pusat data oleh Microsoft Corporation itu akan mewujudkan 19,000 peluang pekerjaan termasuk 4,000 yang berkaitan teknologi maklumat IT.
I'm delighted to welcome Microsoft's long-term commitment to be with Malaysia or bersama Malaysia in empowering Malaysia's inclusive digital economy. Under the Bersama Malaysia initiative, which amounts to at least $1 billion or 4 billion Malaysian ringgit over the next 5 years, this plan will include, firstly, to establish its first data center region in Malaysia, effectively consisting multiple data centers to manage data from various countries. Tan Sri Muhyiddin melancarkan inisiatif Microsoft bersama Malaysia di Putrajaya. Menurut Perbadanan Data Antarabangsa, hasil pelaburan pusat data serantau akan memberi kesan berganda. Jelas Tan Sri Muhyiddin, bagi memanfaatkan data raya, Malaysia perlu memerlukan tulang belakang bukan sahaja dari segi penyambungan dan penyimpanan data, tetapi juga modal insan yang dilengkapi dengan kemahiran sains data. Perdana Menteri juga mengenalukan perkongsian awam swasta yang dibentuk Microsoft dan rakan kongsinya, termasuk unit pemodenan takbiran dan perancangan pengurusan Malaysia mampu tabung pembangunan sumber manusia HRDF, Petronas, Celcom dan Grab. Di bawah perkongsian tersebut, ia akan membantu meningkatkan kemahiran hingga 1 juta rakyat Malaysia pada akhir tahun 2023. Pengamal media merupakan rakan strategik Kementerian Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi KPPK bagi memastikan setiap polisi dan dasar yang dilaksanakan dapat disampaikan kepada rakyat. Malah jelas menterinya, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, keakraban media dan kerajaan mampu menangkis berita palsu yang bersifat serangan. Antaranya penerangan terperinci yang dilakukan media membantu KPPK menangani kabar angin berkaitan kempen anti sawit yang dilancarkan Kesatuan Eropah. Kerana kita menyadari bahawa tanpa wartawan segala program yang baik yang dilaksanakan oleh kementerian tidak akan sampai kepada rakyat. Alhamdulillah kehadiran yang agak ramai daripada semua wakil-wakil agensi pemberitaan yang hadir pada hari ini, dan kita harap program seumpama ini akan terus kita dapat bersama lagi pada sesi akan datang, insya-Allah. Terdahulu berlangsung Majlis Iftar KPPK bersama media di Putrajaya. Sindiket pengedaran dadah jenis sabu dipercayai aktif di daerah Dungun dan Kemaman tumpas selepas tertangkapnya 3 suspek termasuk seorang wanita minggu lalu. Ketiga-tiga suspek berusia antara 21 hingga 29 tahun. Sabu dan pil yaba dianggarkan bernilai kira-kira RM150,000 dirampas. 2 suspek lelaki merupakan penduduk tempatan manakala suspek wanita berasal dari Johor ditahan berhampiran sebuah pasar raya di Bandar Pakar. Kes kita siasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Membahaya 1952. Okey, jumlah nilai keseluruhan tangkapan iaitu RM RM150,130 semuanya. Dan ketiga-tiga ini kita telah reman selama 7 hari, iaitu bermula dari 15 April dan berakhir hingga 21 April. Jumlah dadah yang dirampas mampu menampung permintaan kira-kira 25,000 penagih. Kesemua suspek mempunyai rekod lampau berkaitan dadah. Ujian air kencing turut mendapati mereka positif dadah metafetamin. Sedara ini di Kepala Batas Pulau Pinang, sekumpulan 7 lelaki yang terlibat dengan kegiatan mengedar dadah serta pecah rumah berjaya diperkas. Mereka berusia antara 21 hingga 49 tahun itu terdiri daripada 5 pengedar dadah dan 2 pelanggan tetap. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara ACP Nur Zaini Muhammad Nur berkata, kesemua suspek ditahan sekitar Butterworth dan Mak Mandin. Siasatan mendapati pelanggan tetap yang juga penagih tegar akan menyerahkan barang yang dicuri kepada pengedar untuk digantikan dengan dadah tanpa menggunakan wang.
Kita dapati kumpulan ni selain daripada mencuri alat-alat yang mesin ataupun alat-alat seperti pemotong rumput dan sebagainya, mereka juga terlibat dalam mencuri ataupun mencuri di sebuah rumah di mana mereka telah mengambil lebih kurang 7 ekor burung-burung yang bernilai. Dan daripada apa yang kita dapati, bahawa burung-burung yang dirampas ni anggarannya harga dalam RM1,000 ke RM2,000 seekor. Kesemua suspek yang merupakan bekas Saudara, ini perkembangan luar negara. Ibu negara India, New Delhi akan diletakkan di bawah perintah berkurung selama seminggu. Perintah itu dikuatkuasa susulan peningkatan mendadak kes baharu dengan jumlah katil dan bekalan oksigen di hospital semakin berkurangan. Perintah berkurung mula berkuat kuasa pada malam Isnin. Ia melibatkan 20 juta penduduknya. Menerusi perintah itu, semua aktiviti perniagaan ditutup dengan pengecualian diberi kepada perkhidmatan penting. Pada Ahad sahaja, 25,500 kes baharu COVID-19 dilaporkan. 1/3 daripada kes baharu terbabit merupakan jangkitan berulang. Selain New Delhi, sekatan seumpama turut dilaksana di beberapa daerah lain. Ia termasuk hub kewangan Mumbai dan selatan negeri itu, Tamil Nadu. Saudara, Osaka meminta kerajaan mengisytiharkan darurat di wilayah itu dalam usaha melandaikan lengkuk jangkitan COVID-19. Gubernur Osaka, Hirofumi Yoshimura berkata, ia wajar dilaksana memandangkan jumlah kes terus merekodkan peningkatan. Gagasan itu dibuat selepas negeri itu mencatatkan pertambahan kes baharu kepada 1,220 orang, tertinggi pernah direkodkan. Yoshimura juga mendakwa perkhidmatan perubatan dan kesihatan berdepan keadaan yang teruk. Justru pengisytiharan darurat merupakan sesuatu yang perlu. Osaka dan beberapa wilayah lain kini diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan selama 2 minggu. Ketua Program Vaksinasi Jepun, Taro Kano, nyatakan Jepun akan mendapat bekalan yang cukup pada akhir September ini dan ia boleh diberikan kepada semua orang berusia lebih dari 16 tahun. Pengurusan kontak rapat di rumah. Pertama, kontak rapat perlu dikuarantin selama 10 hari dari tarikh terakhir pendedahan kepada kes positif. Kedua, kontak rapat hendaklah melakukan pemantauan kesihatan kendiri dalam tempoh tersebut. Ketiga, kontak rapat akan dihubungi untuk tujuan penilaian kesihatan dan pemberian perintah pengawasan dan pemerhatian mengikut pengaturan PKD masing-masing. Keempat, kontak rapat yang bergejala akan diberi keutamaan untuk ujian pengesanan COVID-19. Saudara, sedikit perkembangan sukan. Atlet perahu layar negara Khairul Nizam Muhammad Effendi mendapat suntikan semangat sebelum ke Tamasya Sukan Olimpik Tokyo Julai depan apabila menerima tajaan pakaian berteknologi terkini khas untuk digunakan ketika saingan nanti. Kajian kain yang telah dibuat di Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan STRAT pada Ogos 2020 telah mengenal pasti 10 jenis fabrik yang digunakan dalam menghasilkan pakaian pelayaran untuk Khairul Nizam ini. Menurut Pengarah Pusat Sukan UiTM, Mustaza Ahmad, projek ini merupakan satu inisiatif Pusat Sukan UiTM di bawah program Olympic Dream UiTM. Selain Khairul Nizam, seorang lagi atlet perahu layar negara, Juni Karimah, juga akan menerima sampel kedua pakaian pelayaran ini. Kalau kita lihat di belakang ni, Nizam banyak duduk kan, jadi dia gerak-gerak, jadi dia satu kain yang sesuai untuk beliau lah, supaya selesa duduk dia kata 4-5 jam. Kalau duduk, kalau metode yang tak bagus mungkin pun tidak mendatangkan keselesaan dengan dia kan. Beliau ditemui selepas majlis serah sampel kedua pakaian pelayaran kepada Khairul Nizam di Putrajaya.
Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Hamidin Mohamed Amin mendahului senarai penerima suntikan vaksin di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan Kementerian Belia dan Sukan di Putrajaya. Ia diikuti Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho dan Ketua Pasukan Muhammad Aidil Zafwan Abdul Razak serta 78 orang individu terdiri daripada pemain dan pegawai skuad bola sepak kebangsaan. Datuk Hamidin memberitahu ia sedikit sebanyak melegakan pemain dan pegawai FAM menjelang pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 di Emirates Arab Bersatu UAE Jun depan. Semua perlu untuk mendapatkan vaksin ni. Jadi sudah tentu seperti pemain-pemain pegawai yang akan pergi ke luar negara akan lebih berada dalam keyakinan lebih tinggi bila ada vaksin, tapi semua pihak perlu mendapatkan vaksin ni. Jadi saya kira elok untuk pasukan tim berdapat seperti macam mana pasukan Olimpian yang telah pun dapat pada seminggu 2 minggu lepas. Jadi saya kira good moral untuk pemain dengan pegawai. Beliau turut menyatakan penghargaan kepada kementerian yang membantu mempercepat proses mendapatkan suntikan mengikut jadual yang ditetapkan. Skuad Harimau Melaya akan menerima suntikan dos kedua pada 10 Mei depan sebelum berlepas ke UAE pada 20 Mei kelak. Saudara, berita pagi edisi 20 April 2021 berakhir di sini. Ingat, terus patuh SOP pencegahan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Salam sejahtera, bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 20 April 2021. Kumpulan Sawit Kinabalu iaitu sebuah syarikat berkaitan kerajaan negeri GLC menandatangani memorandum persefahaman MOU 2 projek bernilai RM235 juta bersama dua pelabur domestik iaitu Admuda Sugar Sendirian Berhad dan Borneo Lestari Sendirian Berhad. MOU ini ditandatangani bagi projek mendirikan kilang gula di Kimanis Papar dan projek akuakultur pembiakan Baramundi atau ikan siakap di Langkon, Kota Marudu. Majlis menandatangani MOU ini disempurnakan Pengarah Urusan Sawit Kinabalu Bacok Jansi, Pengarah Admuda Sugar Sendirian Berhad Datuk Seri Raja Sulaiman Raja Sharif dan Pengarah Borneo Lestari Sendirian Berhad Irwin Wong di Kota Kinabalu.
Majlis turut disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung. Menurut Datuk Haji G yang juga pengerusi Sawit Kinabalu, kedua-dua projek berkenaan merupakan inisiatif pelaburan di bawah rancangan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Menerusi pelaburan Admuda Sugar Sdn Bhd yang bernilai RM150 juta, sebuah kilang gula yang pertama di Sabah akan didirikan di kawasan tanah seluas 31.9 hektar milik Kumpulan Sawit Kinabalu di Kimanis. Kilang itu dijangka beroperasi dalam tempoh setahun dengan menghasilkan jenama gula Kinabalu. Sementara itu, sebanyak RM85 juta dilaburkan Borneo Lestari Sdn Bhd bagi projek aquakultur 4 fasa seluas 14 hektar di Langkon. Projek yang akan menggunakan sistem aquakultur kitar semula itu mampu menghasilkan sehingga 1.25 tan ikan siakap setiap tahun. Dalam majlis ini, Datuk Haji G turut menyampaikan sumbangan berjumlah RM10,000 daripada Sawit Kinabalu masing-masing kepada Madrasah Tahfiz Darul Ulum Azkiyah di Kampung Sagang Pengalat Besar Papar dan Rumah Anak Yatim dan Miskin Home di Tuaran. Seterusnya, perkembangan semasa COVID-19. Sabah mencatat sebanyak 125 kes baru positif COVID-19 semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini sebanyak 56,910 kes. 2 kes kematian direkodkan di Tawau, manakala 1 kluster baru dilaporkan, iaitu kluster Tagasan di Semporna. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kluster Tagasan melibatkan pelajar di Maktab Rendah Sains Mara. Kes endeks adalah pelajar tingkatan 4 yang disahkan positif hasil saringan bergejala di sebuah klinik kesihatan pada 8 April 2021. Susulan kes itu, saringan kontak rapat mendapati 4 lagi pelajar serta seorang pemandu di institusi tersebut dikesan positif COVID-19, menjadikan jumlah kumulatif 6 kes. Aktiviti pengesanan kontak rapat dan punca jangkitan sedang giat dijalankan. Sementara itu, katanya seramai 125 pesakit COVID-19 sembuh semalam, menjadikan jumlah kumulatif pesakit sembuh seramai 55,254 orang, manakala seramai 1,008 pesakit sedang menerima rawatan. Setakat semalam, jumlah kumulatif penerima suntikan vaksin dos pertama di Sabah seramai 50,793 orang, manakala jumlah kumulatif bagi penerima dos kedua 42,150 orang. Kebajikan penduduk di 39 lokaliti yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Sabah terus dijaga menerusi agihan bantuan bakul makanan kepada ketua isi rumah di kawasan masing-masing. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Syahelmi Yahya berkata agihan bantuan dikendalikan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB, daerah terlibat dan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA Sabah. Selain bantuan material, Insinyur Syahelmi berkata kementerian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat turut menyediakan khidmat kaunseling kepada individu yang terkesan akibat pandemik. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, beliau memberitahu usaha meningkatkan jumlah pendaftaran penerima vaksin dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan di negeri ini akan diperhebat menerusi kempen kesedaran kepentingan imunisasi berkenaan. Kementerian telah menggerakkan jabatan-jabatan terlibat dan juga NGO-NGO yang bernaung di bawah Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah ataupun MPMS untuk memberi kempen kesedaran tentang pentingnya untuk mendapatkan imunisasi vaksin COVID-19 dan menggalakkan para ahli yang berkelayakan untuk mendapatkan vaksin. Jumlah kumulatif yang mendaftar sebagai penerima vaksin di negeri ini sebanyak 429,143 orang setakat semalam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Sabah telah melaksanakan kira-kira 21 operasi dalam membantu menjayakan usaha memerangi wabak COVID-19 di Sabah setakat ini. Operasi tersebut termasuk sanitasi awam, tugas-tugas kemanusiaan dan juga pengurusan jenazah mangsa COVID-19.
Ketua Pengarah JBPM Datuk Muhammad Hamdan Wahid berkata, operasi mencegah penularan COVID-19 merupakan antara cabaran anggota bomba selain tugasan biasa yang perlu dilaksanakan. Sehubungan itu, katanya pematuhan SOP ketika melaksanakan tugas penting demi keselamatan anggota terlibat. Datuk Muhammad Hamdan berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Penyampaian Darjah Kebesaran JBPM dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang di Kota Kinabalu. Mengenai penguatkuasaan peraturan bangunan di Sabah, beliau berkata sejak tahun lalu, sebanyak 1,600 pelan bangunan sedia disemak. Dalam majlis ini, seramai 17 anggota menerima darjah kebesaran JBPM, manakala seramai 74 anggota pelbagai pangkat menerima APC masing-masing. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pengalat Papar diarah tutup selama 14 hari bermula 18 April 2021 hingga 1 Mei 2021. Berdasarkan notis dikeluarkan Kementerian Kesihatan KKM, penutupan itu bagi menjalankan kerja-kerja sanitasi. Sementara itu, ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu, Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi berkata 8 kes positif COVID-19 dikesan di sekolah itu membabitkan guru dan pelajar. Kes dikategorikan di bawah kluster meruntung putatan. Sehubungan itu, Datuk Dr. Christina meminta ibu bapa memaklumkan pihak sekolah sekiranya terdapat ahli keluarga yang bergejala dan menjadi kontak rapat kes COVID-19. Pada masa sama, beliau memohon pelajar dan guru sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan ketika berada di sekolah bagi membendung penularan jangkitan pandemik itu. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM JPKA Sabah masih meneruskan program khidmat bantu di rumah KBDR namun tumpuan perkhidmatan lebih kepada klien di kawasan zon hijau bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Pengarahnya Jais Asri berkata bagi kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, perkhidmatan dihentikan serta-merta sehingga tempoh penguatkuasaan PKP atau PKPD ditamatkan. Jais berkata ketika ini terdapat 227 sukarelawan JPKA yang aktif terlibat dalam program ini yang telah memberi manfaat kepada 908 klien terdiri warga emas dan orang kurang upaya OKU. Semasa memberikan perkhidmatan itu, dia akan dibantu oleh keluarga itu sendiri dan kita hanya tunjukkan begini caranya. Contohnya berikan cara memberikan pakaian kepada OKU. Kita lebih kepada membimbing mereka dan akhirnya keluarga itu sendiri akan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada warga emas atau OKU itu. Beliau bercakap kepada RTM di Kota Kinabalu bagi mengulas program KBDR kendalian JPKA. Dalam perkembangan sama, Jais mahu lebih ramai golongan belia khususnya menjadi sukarelawan program berkenaan bagi membolehkan lebih ramai klien yang memerlukan dibantu. Mereka yang mendaftar sebagai sukarelawan akan diberi kursus asas jangka pendek secara berterusan bagi membolehkan mereka melaksanakan perkhidmatan itu dengan baik. Program KBDR merupakan perkhidmatan sokongan sosial yang disediakan sukarelawan kepada warga emas dan OKU di rumah dengan kerjasama JPKA. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP Sabah mengambil tindakan terhadap 20 kes melibatkan pelbagai kesalahan dengan nilai rampasan berjumlah RM6,665 dalam ops pantau bagi tempoh 14 April hingga Ahad lalu. Daripada jumlah kes tersebut, 16 kes telah dikompaun serta-merta dengan jumlah hasil kutipan kompaun sebanyak RM1,700 manakala 4 kes lagi masih dalam siasatan. Pengarah KPDNHCP Sabah, Georgie Abbas dalam kenyataan di Kota Kinabalu berkata, kesemua kes dikesan hasil pemeriksaan ke atas 1,167 premis perniagaan di negeri ini. Antara kesalahan yang dikesan adalah di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta Timbang dan Sukat 1972 dan Akta Perlindungan Pengguna 1999. Sepanjang tempoh ops pantau, katanya KPDNHCP Sabah juga telah mengeluarkan 29 notis pengesahan maklumat barangan NPMB di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 ke atas barangan iaitu melibatkan air kosong, bahan binaan dan berkaitan harga ayam. Menurutnya, NPMB ini telah dikeluarkan bagi mendapatkan maklumat harga dan kos barangan yang terlibat.
Selain itu, KPDNHEP Sabah turut menerima 41 aduan melibatkan aduan berkaitan transaksi atas talian, aduan berkenaan harga, aduan perkhidmatan mengelirukan dan aduan berkaitan barang kawalan. Georgie menegaskan KPDNHEP Sabah akan terus mempertingkatkan penguatkuasaan serta pemeriksaan sepanjang bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Aidilfitri tahun 2021 menerusi ops pantau di negeri ini. Ia bagi memastikan bekalan barangan keperluan asas mencukupi di samping membantu peniaga menjalankan perdagangan yang kompetitif dengan mematuhi perundangan di bawah bidang kuasa KPDNHEP. Pertubuhan ataupun persatuan di negeri ini yang masih belum berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM perlu berbuat demikian bagi membolehkan mereka menjalankan aktiviti yang dirancang. Menurut Ketua Pengarah JPPM Jasri Kasim, pertubuhan yang tidak berdaftar dengan JPPM tetapi menjalankan aktiviti awam boleh dianggap sebagai pertubuhan haram. Mana-mana mereka yang ingin menubuhkan persatuan, mereka perlu hadir ke Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia atau menggunakan perkhidmatan e-Roses secara online. Amat penting kerana mereka yang menjalankan aktiviti persatuan tanpa didaftar boleh dianggap sebagai menyalahi undang-undang. Beliau berkata demikian kepada RTM dalam program #ROSKE, Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia bersama Pertubuhan di Sabah di Lokawi Papar. Dalam pada itu, Jasri juga memohon persatuan yang berkemampuan tampil membantu golongan yang memerlukan seperti anak yatim dan asnaf. Sebanyak 5 persatuan telah menyampaikan sumbangan berupa barangan keperluan makanan dan pakaian kepada anak yatim Yayasan Sakinah di Lokawi Papar dalam program ini. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Papar Samin Ongki menzahirkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan tersebut. Terima kasih kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia yang sudi untuk memilih Rumah Anak Yatim Sakinah untuk menyampaikan sumbangan. Saya menggalakkan lebih banyak lagi pihak untuk tampil walaupun sekarang ini kita dalam PKP tetapi kita masih boleh menyalurkan sumbangan. Sekian berita pagi Sabah. Segera daftarkan diri anda untuk menerima vaksin COVID-19 melalui MySejahtera. Saya Sharon Raymond. Salam hormat. Salam sejahtera dan salam hormat. Bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Selasa 20 April. Pelaksanaan proses vaksinasi bagi negeri Sarawak berada di landasan yang betul dengan fasa kedua yang bermula semalam di Sibu. Fasa kedua menyasarkan golongan berisiko tinggi iaitu mereka yang mempunyai penyakit kronik dan warga emas berumur lebih daripada 60 tahun. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng memaklumkan pengesahan juga telah diberikan oleh Jawatan Kuasa Khas memastikan akses ke bekalan vaksin COVID-19. Fasa kedua rancangan pelaksanaan vaksinasi di mana pengesahan telah diberikan oleh Jawatan Kuasa memastikan akses
Kebekalan vaksin COVID-19 JKJAV akan bermula pada 19 April 2021. Jelasnya 279 lokasi telah dikenal pasti untuk ditetapkan sebagai pusat pemberian vaksin. Ia hasil kerjasama residen di 12 bahagian bersama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian dalam merancang persediaan untuk menyambut ketibaan bekalan vaksin di tempat masing-masing. Fasa ketiga program imunisasi itu dijangka dilaksanakan pada Mei depan tertakluk kepada bekalan vaksin. Datuk Petinggi Abang Johari menyatakan demikian dalam sidang media kemaskini prosedur operasi standard COVID-19 di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching. Mengenai persediaan Sarawak memastikan kelancaran program imunisasi COVID-19, Datuk Petinggi Abang Johari berkata beliau meluluskan penubuhan sekumpulan pakar untuk membentuk Kumpulan Penasihat COVID-19 Sarawak SCOVAC. Kumpulan penasihat ini akan membantu pihak Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak mengemaskini berita vaksin global, menyelidik dan memberi nasihat kepada kerajaan negeri mengenai vaksin yang sesuai untuk orang Sarawak dan menubuhkan pasukan petugas pelalian COVID-19 CITF untuk menyelaras kesiapsiagaan vaksin COVID-19. Ketua Menteri turut memaklumkan satu pertemuan telah diadakan antara pengerusi JPBN Dato' Amar Douglas Ugah Embas dengan Menteri Teknologi dan Inovasi Sains Hairi Jamaluddin untuk membincangkan undang-undang berkaitan bagi Sarawak membeli bekalan vaksinnya sendiri. Sementara itu, program imunisasi COVID-19 Fasa 2 yang berlangsung di Stadium Tertutup Sibu semalam berjalan lancar. Tinjauan RTM mendapati rata-rata penerima adalah warga emas. Ahli keluarga dan penerima suntikan vaksin yang ditemui menghargai usaha kerajaan memastikan rakyat di negeri ini mendapat vaksin bagi membendung jangkitan COVID-19. It's good that we can have this vaccination so that my dad can be healthy. He has been separated from his grandchildren for a few months. So with this vaccination, we hope that the whole family can be together again. So thank you to the Sarawak government. Bapa ambil masa tu umur 81. Ya. Suka lah. Menyuruh dia pergilah. Dia pun setuju lepas tu. Register diri, compare register, aku dah register, orang ngau kita berjia. Datai lah nan lah. Kira-kira 800 warga emas diberikan suntikan vaksin COVID-19 dalam program imunisasi ini. Program imunisasi COVID-19 Fasa 2 ini diteruskan di bahagian Kuching, Serian, Seri Aman, Betong, Kapit, Mukah dan Miri pada 23 April ini. Manakala bahagian Samarahan, Bintulu dan Limbang pada 24 April dan Sarike pada 30 April. Fasa kedua mensasarkan golongan berisiko tinggi iaitu mereka yang mempunyai penyakit kronik dan warga emas iaitu mereka yang berumur lebih 60 tahun. Orang ramai khususnya di Miri yang mendaftar untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera diingatkan sentiasa peka dengan pengesahan janji temu vaksin yang akan dimaklumkan melalui khidmat pesanan ringkas SMS di telefon bimbit masing-masing. Menteri Bertanggungjawab terhadap Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, program imunisasi fasa kedua di bahagian Miri akan bermula 23 April ini. Jelasnya pusat pemberian vaksin PPV akan berlangsung di Dewan Eastwood Valley Miri, Hospital Miri dan Hospital Marudi. Dalam satu kenyataan media, Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan berkata, seramai 3,510 vaksin akan diterima bagi fasa kedua ini. Penerima suntikan membabitkan golongan rentan dan warga emas yang berumur 69 tahun hingga 99 tahun berdasarkan senarai yang telah diterima oleh
JPBB Miri. Dalam pada itu, berdasarkan penjelasan Pegawai Kesihatan Bahagian Miri, satu SMS daripada Pasukan Petugas Pelalian COVID-19 CITF akan dihantar ke nombor telefon yang telah didaftarkan dalam aplikasi MySejahtera bagi memberikan peringatan untuk mengesahkan janji temu penerimaan vaksin COVID-19. Pengesahan janji temu perlu dilakukan dalam aplikasi MySejahtera dan hendaklah dilakukan dalam tempoh 48 jam dari tarikh penerimaan SMS untuk mengelakkan janji temu dibatalkan. Datuk Lee berharap individu yang telah mendaftar termasuk tanggungan menerusi aplikasi MySejahtera perlu menyemak aplikasi itu untuk mengemaskini maklumat sendiri dan tanggungan. Semua taman didikan awal kanak-kanak Tadika dan taman asuhan kanak-kanak Taska dalam zon merah di Sarawak ditutup selama 2 minggu berkuat kuasa hari ini. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, ini susulan pengumuman penutupan semua sekolah dalam zon merah selama 2 minggu oleh Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg. Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, penutupan Tadika dan Taska dalam zon merah melibatkan sejumlah 2,518 buah Tadika dan 213 buah Taska. Dalam kenyataannya, beliau bagaimanapun berkata, bagi Taska yang mempunyai penjagaan anak-anak, petugas barisan hadapan diminta mengemukakan permohonan bagi membolehkan mereka beroperasi untuk memberi perkhidmatan kepada anak-anak barisan hadapan sahaja. Permohonan hendaklah dikemukakan ke bahagian pembangunan awal kanak-kanak kementerian tersebut. Jelasnya, ia merupakan perkhidmatan sokongan kepada petugas tektu. Jelasnya, ia merupakan perkhidmatan sokongan kepada petugas barisan hadapan yang bertugas dalam memerangi COVID-19. Perkembangan terkini kes jangkitan COVID-19 di negeri ini. Semalam Sarawak mencatatkan 3 lagi kes kematian baru, masing-masing di Hospital Bintulu, Sibu dan Miri. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian meningkat kepada 140 orang. Kes kematian ke-138 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 77 tahun. Kes disahkan positif COVID-19 selepas ujian RT-PCR pada 8 April. Kes disahkan meninggal dunia pada 17 April. Kes kematian ke-139 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 35 tahun. Kes mendapat rawatan di Hospital Sibu kerana mengalami sesak nafas. Kes disahkan positif pada 14 April dan disahkan meninggal dunia pada 18 April. Manakala kes kematian ke-140 melibatkan seorang wanita warga tempatan berumur 72 tahun. Kes telah dimasukkan ke Hospital Miri akibat jangkitan kuman dan disahkan positif pada 12 April dan meninggal dunia semalam. Sementara itu, 589 kes baru COVID-19 dikesan semalam dengan daerah Sibu mencatatkan kes tertinggi iaitu 133 kes, diikuti Bintulu 99 kes, Mukah 82 kes, Kapit 72 kes dan Kuching 44 kes. JPBN turut mengisytiharkan 4 kluster baru iaitu kluster Sungai Anus Selangau, kluster Sungai Selitut Tatau, kluster Sungai Pasin Matu dan kluster Sungai Duan di Mukah. Sementara itu, 1 kluster diisytiharkan tamat semalam iaitu kluster Sungai Bakong Meradong selepas tiada kes dikesan dalam tempoh 28 hari. Daerah Seri Aman dan Bukit Mabong bertukar status kepada status merah daripada status jingga dan daerah Tatau kini bertukar status kuning kepada status jingga. Pertambahan 4 lokasi sekatan jalan raya SJR di Bintulu sejak Sabtu lepas bertujuan mengawal kemasukan orang ramai, terutama mereka yang tidak mempunyai keperluan mendesak atau kecemasan ke Bandar Bintulu. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Zulkifli Suhaili berkata, langkah itu diambil bagi membendung penularan COVID-19 di kawasan Bandar Bintulu yang dianggap berisiko tinggi.
Jelasnya dengan pertambahan 4 SJR itu, polis kini melaksanakan 8 SJR di kawasan Bandar Bintulu. 4 lokasi baharu SJR tersebut iaitu di Jalan Tanjung Batu, Persimpangan Stadium Muhibah, Jalan Tanjung Kidurong, Jalan Tun Hussein On dan Jalan Sibiu, melibatkan PDRM, PGA Batalion 12 Miri dan ATM Regimen Sempadan Kem Simalajau. Bercakap kepada pemberita, Superintendent Zulkifli menjelaskan kenderaan yang melalui SJR tersebut hanya dibenarkan dinaiki 2 orang sahaja bagi setiap kenderaan persendirian. Setelah pukul 8 malam, kita akan melihat balik kenderaan-kenderaan yang akan melalui sekatan jalan ini atas tujuan apa ke bandar dan sebagainya. Jika tidak perlu aktiviti tersebut, kita akan arahkan berpatah baliklah, melainkan atas kecemasan dan sebagainya. Selain tambahan SJR, pasukan pemantau yang dibentuk turut digerakkan bagi memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP di kawasan tersebut. Berdasarkan keputusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu, waktu operasi pusat perniagaan termasuk kedai makan hanya sehingga pukul 8 malam sahaja. Justru Superintendent Zulkifli mengingatkan penduduk di Bintulu agar kekal berada di rumah sekiranya tiada keperluan untuk berada di luar. Operasi mengesan Chong Su Sien, 31 tahun yang hilang di perairan Pulau Satang Besar Kuching masih belum menunjukkan hasil positif setakat pukul 5 petang semalam. Komander Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Sarawak, Kapten Maritim Yusri Yali berkata, operasi hari kedua semalam tertumpu di lokasi terakhir mangsa dilaporkan hilang iaitu di kedudukan 43 km dari Pulau Satang Besar. Malah operasi mencarinya turut diperluaskan ke Tanjung Datu meliputi lebih 1,000 km persegi. Ditemui RTM di pusat operasi, Yusri tidak menolak kemungkinan mangsa mungkin ditolak arus bawah laut ataupun serangan haiwan dalam air. Kita tak tahu, mungkin ikan yang berbisa, kita tak tahu. Ya, jerung saya tak pastilah. Ya, tapi saya rasa saya tak ada sebab kawasan tu belum lagi laut luas. Dedahnya lagi, mangsa sebelum itu menyelam bersama 2 lagi rakan di lokasi kapal karam Jepun Katorimaru di kedalaman 25 meter pada Sabtu lepas. Selain SAR di permukaan air, pengesanan dari udara turut dilakukan menggunakan sebuah pesawat Cessna milik polis. Setakat ini, operasi mengesan disertai lebih 30 orang anggota termasuk APMM, polis dan bomba. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Amalkan penjarakan fizikal dan kerap cuci tangan. Saya Debbie Emenda Padan, salam hormat.